Alright, settle, dapat sudah. Alhamdulillah. So after this, banyaklah boleh lagi dibuat. Lepas tu, lesen ni, kalau kamu let's say kamu mau buka kan cafe kah, kamu buat kedai kah, make sure dia ada pilihan untuk buat catering. So kamu boleh buat services yang bermacam-macam lagi sama di luar premis kamu. Alright, so selepas Hari Raya, so barang-barang saya ni, Alhamdulillah, ada lambat sedikit pasal barang-barang saya sampai di pertengahan bulan 5 macam tu, okay? Di pertengahan bulan 5. So bila barang-barang saya ni sampai, saya sudah bersihkan kedai saya terlebih dahulu, okay? Saya pun saya pun atur-atur barang-barang di kedai, okay? Ikut layout apa yang sepatutnya, okay? Kemudian maksudnya kita just set upkan kedai terlebih dahulu lah, dan kemudian pada minggu yang sama juga lesen perniagaan saya selesai siap di perbandaran Kota Kinabalu, dan lesen ni the next day saya bawa lesen ni ke CIMB Bank untuk membuka akaun perniagaan di sana. Okay, so untuk membuka untuk membuka akaun perniagaan di CIMB Bank ni amat mudah. Kamu tidak perlu introducer. Kamu hanya perlu kena ada RM2,000 perjanjian perniagaan, lesen perniagaan kamu tu, kamu kena ada RM2,000 lesen perniagaan dan perjanjian premis perniagaan kamu tu untuk kamu buka akaun kamu tu dan fotokopi IC sekali lah. Kemudian dia akan mengambil masa dalam masa 30 minit begitu kalau tidak busy, dan kemudian setup untuk online banking dia mungkin akan ambil masa sehari. The next day baru kamu boleh kembali ke bank dan buat bank card lah. So Alhamdulillah, dengan lengkapnya dokumen saya dari perbandaran, saya sudah dapat buat lesen buat akaun bank saya di CIMB dengan mudah. Begitu, macam begitulah. So keduanya sudah ada, saya teruskan kepada perancangan saya yang kedua. Okay. Alright, jadi pada masa ni duit KWSP saya sudah hampir habis. Yang RM2,000 tu saya sudah tambah RM1,000 untuk masuk dalam akaun company kan. So apa yang saya buat selepas tu, cafe saya ni saya put on hold sekejap pasal saya mau rolling duit untuk pembukaan, beli stok makanan. Saya ingin menambah peralatan satu chiller, display chiller lagi yang masih, so kira lebih kurang dalam RM2,000, saya perlukan RM2,000 lagi. So saya put on hold cafe saya usahakan siapkan portfolio catering saya. Okay, portfolio catering. So Alhamdulillah, actually sebenarnya saya sudah ada portfolio catering saya yang lama. Saya tinggal tunggu update saja lagi. So selepas ada lesen perbandaran ni, saya masukkan lesen perbandaran saya di dalam portfolio catering saya. Kemudian dengan ada account bank ni pun saya masukkan statement account bank saya di dalam portfolio tu. Jadi portfolio ni cukup lengkap. So biasanya dalam portfolio dia kan ada senarai harga makanan, menu makanan, dia kena ada kad kesihatan tukang masak, kad kesihatan sendiri. Kemudian kena ada lesen perniagaan dan kena ada bank account. Itu yang paling penting, kerana kebanyakan jika kamu berurusan dengan catering berasaskan tender kerajaan atau korporat, memang account bank itu diperlukan kerana pembayaran hanya akan dibuat ke account bukan persendirian, account syarikat. Persendirian tidak akan diterima begitu. So dengan lengkapnya dokumen ni seperti yang saya jangkakan, perjalanan saya untuk menguruskan perniagaan saya bahagian catering ni akan lebih mudah. Dan pada masa yang sama, sekarang ni saya baru siap mendapatkan sijil kursus pengendali makanan yang hanya berharga RM50 yang kamu boleh buat secara online, secara Skype ataupun secara Zoom, dan kekal seumur hidup lesen tu, sijil tu. Dan kemudian sekarang ni saya tinggal tunggu proses untuk mendapatkan typhoid jab dan medical check up, dan mendapatkan kad kuning, kad pengendali kesihatan saya tu yang berharga di bawah RM50 kalau kamu pergi ke perbandaran di BKK. Okay? Kalau kamu di Kota Kinabalu, kamu boleh mendapatkan kad kuning tu dan kad pengendali makanan tu di BKK Center Point tingkat 7 sana. Sana kamu sedia saya dalam RM20 cukup tu. Okay? Macam gitu. So untuk bahagian catering ni, Alhamdulillah, saya sudah mendapat job yang pertama untuk catering, dan untuk 2 hari begitu saya berjaya mendapatkan job tu, dan saya sudah selesai dan menunggu giliran untuk dipanggil untuk menyediakan catering seterusnya. Okay? Dan pada masa yang sama, memandangkan hujung-hujung tahun ni ramai orang kahwin, saya pun saya pun sebarkanlah berita yang catering saya sudah on begitu. So duit daripada catering nanti saya akan rollkan untuk masuk ke bahagian cafe begitu. Ini progress pada hari ini. So
Meja semua sudah ada. So hari ini pasang dinding partition untuk dorang si Balkis di sebelah. Ini dalam masa 10-20 menit bersiap lagi sudah. Tinggal pakai cok di atasnya. So far untuk penggunaan wang KWSP saya, itulah yang saya gunakan. So betapa pentingnya KWSP hari itu keluar tepat pada masanya, pada bulan Mac hari itu, banyak membantu saya untuk setup perniagaan saya. Tapi pada secara jujurnya memang tidak mencukupi. Okay, cakaplah kamu orang di luar sana yang dia ada banyak bantuan perniagaan untuk orang ramai yang mau berniaga, tetapi majoriti daripada perniagaan yang mereka yang mahu memberikan pinjaman perniagaan ni, terutama daripada bank-bank ni, perlukan benda-benda yang saya sebutkan tadi. Dokumen-dokumen tu dia perlukan premis perniagaan, dia perlukan lesen perniagaan daripada perbandaran, kadang-kadang dia perlukan bank statement, ada yang perlukan track record yang kamu sudah berniaga lebih daripada 6 bulan, seperti begitu. Jadi orang-orang yang baru mau berniaga ni kena buat banyak lagi, macam begitu. Dari wang yang saya lihat, wang KWSP saya pada waktu itu adalah lebih penting untuk saya siapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen saya daripada saya berniaga menjajak terlebih dahulu, begitu. Jadi sekarang ni selepas saya sudah hidupkan catering saya, cafe saya pun tinggal menunggu masa untuk saya rollingkan. InsyaAllah saya mendoakan betul-betul yang KWSP 2.0 ni dapat dikeluarkan untuk saya melengkapkan cafe saya. Saya akan menguruskan pula bagian jajaan, bagian perniagaan menjajak saya pula. So maksudnya daripada KWSP ni saya mendapatkan 3 hasil perniagaan, begitu. Alright. Dan pada masa yang sama, saya rasa ada RM500 daripada KWSP ni pun saya ada gunakan untuk YouTube channel saya. Okay, untuk YouTube channel ni pula saya akan sharekan di hari yang lain, di video lain, mungkin dalam 5 episod, bagaimana untuk memulakan YouTube, bagaimana untuk setupkan channel kamu, peralatan-peralatan yang kamu perlukan, okay, dan juga jadual harian yang kamu boleh buat untuk menjayakan channel kamu. Lebih kerana saya rasa saya menggunakan formula yang sama seperti yang diajar oleh YouTuber-YouTuber lain, tapi alhamdulillah yang hasil yang saya dapat kurang daripada 12 bulan. Jadi saya betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga betul-betul bersyukur atas sokongan kawan-kawan dan orang ramai yang subscribe dan melihat channel saya ni. Jadi secara kesimpulannya, bagi saya KWSP, pengeluaran KWSP 2.0 ni bagi saya secara persendirian adalah sangat penting. Ini adalah untuk melengkapkan cafe saya. Pasal cafe saya ni sewa dia berjalan, okay? Dan walaupun saya ada bisnes catering ni rolling, capital rolling, dia bukannya macam kita buat hari ni besok kita dapat. Kadang-kadang kita kena tunggu seminggu, terutamanya kalau kita bergerak dalam segi tender kan, seminggu, 2 minggu, sebulan. So dengan adanya cafe yang lengkap ni, saya boleh mendapatkan income secara mingguan, dan saya boleh rollingkan untuk benda-benda lain. Kerana buat masa ini, inilah saja sumber rezeki saya. Saya cukup beruntung kerana saya cukup tahu ataupun saya mengambil keputusan yang betul untuk mendahulukan beberapa perkara yang saya hampir tidak dahulukan, especially dari segi premis dan juga documentation dia. Saya cukup bersyukur. Tapi nasihat saya kepada sesiapa yang ingin mengeluarkan KWSP demi untuk menjayakan perniagaan, utamakan documentation kamu terlebih dahulu, begitu. So yeah, I think that's it untuk sharing saya pada hari ini. So kamu letak di bawah, adakah KWSP ni 1.0 begitu penting untuk kamu? Adakah KWSP 2.0 ni benda yang kamu sangat-sangat perlukan? Dan juga kalau kita dapatkan lebih daripada 1000 like untuk video ni, saya akan sharekan business plan saya dalam bentuk PDF dengan link dekat di bahagian komen nanti. Dan insyaallah dia akan membantu orang ramai. So jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng kecil untuk mendapatkan notification video-video seterusnya. Coming up soon adalah cara saya buat YouTube saya dengan sekali dengan guideline dia. Of course, macam biasa kita akan ada dia akan dalam part, bukan satu video macam ni. Hopefully dia akan membantu anak-anak muda ataupun mereka-mereka yang ingin berkecimpung dalam YouTube ni. Sebenarnya actually dia ada formula, cuma kita kena ada certain benda yang kita perlu buat secara konsisten dan juga berdisiplin untuk menjayakannya. So I think that's all for today. Thank you so much for tuning in to my channel. I hope everyone is gonna be happy with this video. Sokonglah ke pengeluaran KWSP 2.0 ni untuk saya sendiri yang sangat penting. Dan maybe you can share apa di bagian komen apa kamu buat dengan KWSP kamu kali pertama 1.0 kan. Alright, so see you again on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.